Lillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita setelah kita mati kecil semalam. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjemput kita untuk kita mari solat berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah tu Allah Subhanahu wa taala pergi kita supaya kita duduk lagi dalam masjid untuk mendengar seayat dua ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala supaya menambahkan pengetahuan kita dalam kita hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita lebih perbaiki daripada yang kemarin, hari ini kita boleh tambah insya-Allah dua ayat daripada surah At-Tawabun, iaitu ayat yang 10 dan ayat yang 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Itulah dua ayat pada ayat Tawabun daripada surah Tawabun, ia hubung pada kita baca kemarin. Iaitu kemarin kita sudah tahu kata apa hari Tawabun, iaitu hari Tawabun tu ada hari yang Allah menghipungkan kita semua. Menghipungkan kita semua setelah kita bangkit daripada kubur masing-masing, pergilah tempat penghipung ni, dan setelah penghipung tu patut pergi tempat masing-masing. Orang yang masuk syurga pergi ke syurga, orang yang masuk neraka pergi ke neraka. Tapi Tuhan mai peringat belakang pada tu bagi orang yang masih ada kesempatan boleh beriman pada Allah Subhanahu taala dan buat amalan soleh. Kadang dengan amalan yang soleh tu boleh Allah yukaffir anhu sayyi'atih, boleh menghapuskan segala kesalahan. Tu boleh menghapus ataupun menghilangkan kesalahan. Hari ini Allah Subhanahu wa taala meriwayat kata wallazina kafaru, dan orang-orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang tak percaya pada ayat-ayat Allah. Ni termasuk orang yang musyrikin, termasuk orang yang kafir. Sabit panggil kafir ni kerana dia ingkar tu lah. Sabit tu panggil kata kafir. Kafir ni mana kata apa yang mari daripada ayat Allah dia tak percaya lalu dah. Dia tak percaya lah dah. Tu tak percaya lah dah. Habis tu ayat yang sudah lepas tu yang kata dalam surah Ghafir, zalikum bi annahu ijadu Allah wahdahu kafartum. Lagu itulah kamu bila diseru pada kamu kepada Allah satu, kafartum, mengkafar, tak percayalah dah. Kalau ayat hak benar, ayat kata hak ni hak Tuhan ayat, hak ni hak Nabi ayat, jadi timbul masalah lalu dah. Mula tanya gitulah, ginilah. Tapi wa yusrik fal mu'minu. Tapi bila ayat perkara yang syirik, percayalah dah. Percayalah dah. Tu saya buat kita tengok dengar, kita sudah dengar kata Nabi Muhammad setelah Tuhan perintah ke dia dakwah cara jahat, cara teria-teria ni, Nabi hipungkan di Bukit Rubih tu kan, dah.
Nabi tanya, kalau Nabi kata, kalau ayat kata musuh mari le belakang ni percaya tak? Semua orang musyrikin kan percaya belakang. Kan apa? Kan Nabi tak biasa bohong. Dan Nabi tak biasa bohong. Tapi buat Nabi ayat kata bila dia nak suruh kata ada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan satu, pakai bohong lalu dah. Tak percaya lalu dah. Lain dia. Tak percaya lalu dah. Ni sampai ini tu dia kata zalikum bi annahu iza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yusyrik bihi fatu'minu. Tapi kalau ayat benda perkara syirik, perkara yang hak tak ada Tuhan ayat, hak orang ayat apa itu ini pula saya lalu. Itu Tuhan kata. Tapi kalau ayat hak daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak percaya. Tak boleh percaya, tak boleh terima, tak boleh gitulah, tak boleh ginilah, tak boleh gitulah, saya ngodok balah dia gini dah. Duk balah gitu gini. Tapi kalau ayat kata orang tu mimpi jumpa dengan Nabi wayak gini, wayak gitu, percayalah dah. Tapi kalau wayak kata hadis sahih, wayak gini, kaca dah tahu situ. Kaca dah tahu situ. Itu dia. Itu dah. Sampai itu Tuhan kata wallazina kafaru. So, fatwa kazzabu dan pakai bohong pula. Tak percaya. Apa maksud ayat sebutlah ni? Tak. Ingkar sekali. Lepas tu ada sepuak tu wa kazzabu bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Pakai bohong. Setengah kata pakai bohong sebab Tuhan ayat kata yaumut tawabun saat ni Tuhan bakit pada hari daripada kubur masing-masing akan berhimpun po situ ni. Boleh jadi ke bakit kita mati jadi tanah tulai hancur habis dah po gitu gini. Lagu mana? Wa qalu aiza kunna turaban wa inna izaman, labang usul lagu mana berkata puak dia kami tulai kami sudah hancur, kami tak sudah jadi tanah. Lagu mana pula nak pakai klik semula? Tu buat bertanya. Tapi dia tak ingat kata dia mula asal mula tu tak ada jadi ada tu hewak boleh. Tak. Daripada tak ada jadi ada, Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat. Panak buat hak sampai hubung pada ayat tu dalam surah Isra tu. Dia tanya, siapa dia nak pakai dia klik semula dia jadi tanah, jadi tulai hancur pun siapa dia nak pakai klik semula? Dia jawab kata, hak buat mula-mula tu lah. Hak buat mula-mula tu nak pakai semula. Fasajun ghiduna ila ru'usakum. Ngilipan lo tak boleh jadi. Ni wa kazzabu bi ayatina, pakai bahau dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak percaya. Allah Subhanahu Wa Taala ayat tak percaya. Maka orang lagu ni Tuhan kata ulaika ashabun nari khalidina fiha. Mereka itu adalah sahabat-sahabat ataupun penghuni, penduduk neraka yang duduk dalam neraka pasal itu. Khalidina fiha, kekal padanya. Wa bi'sal masir, situlah tempat kesudahan bagi mereka itu dalam neraka. Maka yang kufur, kafiru wa kazzabu bi ayatina, dua ni tempat dia dalam neraka. Kalau kita tengok kata dua fuak ya masuk neraka, tapi fuak kafiru ni bukan dia sikit. Dah. Bukan dia sikit, tak percaya pada ayat-ayat Allah. Wa kazzabu pun bukan dia sikit. Pakai bohong dengan ayat-ayat Allah. Pakai bohong lagi, pergi tukar lagi supaya puak Yahudi tu pergi tukar ayat Tuhan. Ayat Tuhan ayat lagu ni dia pergi ayat lagu lain. Ataupun dia taruh hak Tuhan ayat ni, dia pergi buat ayat dia sendiri. Itu termasuk pada orang kazzabu belaka, orang yang mendustakan ayat Allah belaka. Inilah balasan bagi orang yang kufur, orang yang ingkar, orang yang tak percaya ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Patus Allah Subhanahu Wa Taala ayat lagi ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah, tidak ada apa kejadian, tidak ada apa aksiden tang muka dunia ni
pada musibah illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kejadian apa tang muka bumi ni melainkan izin Allah Subhanahu wa taala berlaku. Tidak sabit gua tu, tidak sabit gua ni. Kita boleh kecek kadang-kadang. Agena jadi gitu. Mung terlupa tu mung ada buat salah apa tu boleh kita kecek. Boleh kita kecek ni lagu tu. Karena kita ni walik be'ak kita tu kadang-kadang hari pada kebiasaan hak dulu-dulu lagi dah. Sebab kalau pergi naik motor gipa ada litah pada depan, tak boleh kena klik, tak boleh dah ini. Ngah sabit benda tu litah, pergi tak ada duit kalau kita minta hutang. Dah. Kalau wak makan ke apa pergi salah apa gitu gini, sabit gotu, sabit apa wak salah apa ni, ada tu dia wak salah apa dah ni. Ni Allah Subhanahu wa taala ayat kata ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidak ada kejadian apa, tidak ada musibah apa tamu ke dunia ni, tamu ke bumi ni, semua tu illa biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala berlaku. Allah Subhanahu wa taala tahu berlaku. Supaya ada lagi tu ayat dalam surah At-Taubah, kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah apa yang terjadi atas siapa dia sore tu illa ma kataballahu lana, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tetap dah bagi dia. Kata dia ni hari tu nak sepak dengan batu. Dia ni hari ni dia pergi Kedah ataupun pergi gapo nak sepak dengan seming. Tuhan sudah tetap dah dalam kitab dia. Kalau kita buat fikir, buat salah apa ini apa itu. Tak ada sabit salah, tak ada sabit apa. Sabit Allah SWT sudah tetap dah. Tapi bagi orang mukmin, bila kejadian musibah ke apa, kena mikir kata, ini lebih baik bagi kita. Boleh jadi ada lebih besar lagi. Itulah nak sobat rakyat tersobar kita. Semua kita tak payah Allah SWT. Bagi orang mukmin kena mikir kata hak ni adalah lebih baik bagi kita. Boleh jadi ada berat lagi. Habis tu dia pilih wi kat orang mukmin ni hal lebih ringan dah. Tu dia. Ni sabit illa bi iznillah. Mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata nak jadi apa gitu gini. Dengan Tuhan lupa, dengan gapo apa gitu ni, tak ada. Semua tu Allah Subhanahu wa taala tahu berlaku, ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala berlaku dah. Kata hari ni dia ni nak nega rugi, hari ni dia ni nak rebah, hari ni dia ni nak darah. Apa gitu gini tu sudah tetapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak sabit kata gitu gini, tidak sabit dia ni kalau nak pergi kutik hutan gini boleh 100 kok ya. Tak ada sabit dengan jawak litah, tak ada sabit dengan ular litah pedak. Kita ni udah sabit dengan gotu, kadang-kadang klik gitu saja tak pergi dah. Ni itulah jadi pelik kita tu. Pada semua tu Allah Subhanahu wa taala tetap berlaku. Tapi wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tapi siapa yang beriman dengan Allah, yahdi qalbah, Tuhan beri petunjuk dari hati dia. Ni sabit ni payah ni. Ni payah ni, yahdi qalbah ni payah ni. Kadang-kadang kita tahu, tapi hati Tuhan tak ada ukur dalam hati kita. Nak terima tak boleh. Hati kita was-was, tapi luar ni kita percaya. Ni sabit bila Tuhan beriman wa man yu'min billah, siapa-siapa dia yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Tuhan hidayah dalam hati dia. Hidayah tu duduk mana? Duduk dalam hati. Bukan kata hidayah duduk di luar dah. Duduk di luar dah, hidayah tu duduk dalam hati. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat yang sudah lepas apa itu, ini adalah ayat Hujurat. Qalatil arabu amanna, orang Arab kampung ni wajak kepada Nabi, kami sudah beriman. Tuhan sudah jawab kata kullatu min walakin belum beriman tapi baru Islam ya tu. Baru Islam je, tidak beriman lagi. Sebab ini kita kena ada pekat Islam dengan iman tu, kita kena tahu. Orang sudah buka, Allah SWT sudah buka hidayah, beriman ke dia, maka Allah SWT wilah hidayah pada dia dalam hati dia tu.
Dia hidup pun nampak tak ada bergaduh, tak ada geluh gesah, tak ada keliak, tak ada gapo, tak ada serabut, tak ada gapo. Itu tanda kata orang tu Tuhan sudah buka hidayah dalam hati dia. Kenapa? Karena wallahu bikulli syai'in alim. Karena bagi Allah tu tiap-tiap suatu tu Tuhan tahu belaka. Tuhan tahu belaka. Tuhan tahu belaka. Kadang-kadang kita gigit lupa 7 ayat ni kata Tuhan tahu belaka apa kejadian apa gitu ni, semut duk berjalan, semut tak ada makan nasi, semut tak boleh makan ni, tak ada gapo apa itu ni. Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Tahu belaka kita susah, kita rasa kata kita susah. Allah Subhanahu Wa Taala kita duk rasa susah kenapa? Karena Tuhan, karena tidak ada hidayah pada kita tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa susah. Tapi bagi Allah tu Allah SWT wajak wallahu bikulli syai'in alim. Bagi Allah tu tiap-tiap suatu tu Allah tahu. Tidak terlepas daripada pengetahuan Allah, tidak terlepas daripada kekuasaan Allah. Itulah 2 ayat pada pagi ini, mudah-mudahan kita boleh menambahkan iman kita, menambahkan pengetahuan kita dalam hidup kita di dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.